إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آله الكرام شؤون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dia akan Fatihah pada pengarang dan penterjemah. Syarah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihil i'ana wat taufiq ila aqwamit tariq. Qala sayyiduna wa maulana syekh masyayikhul Islam wal muslimin Zainul Millah wad Din Abu Yahya Zakaria Al-Ansari Asy-Syafi'i fassahallahu lahu fi qabrih wa aada alaina min barakati sirrih fid dunya wal akhirah amin. Wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi liman tafarrada bil wahdaniyati wa ta'azzaza bi nu'utir rabbaniyah. Wassalatu wassalamu ala nabi wa sahbihi wa ala alihi wa hizbihi. Dengan nama Allah Ta'ala yang maha pemurah lagi maha pengasihani dan kasih sayang. Kitab yang kita jadikan sebagai rujukan ialah kitab karangan Al-Alim Wal-Allamah Al-Wali Syahir Al-Syekh Wali Ruslan Ad-Dimishqah yang dikenali dengan Hikam Ibn Ruslan dan disyarahkan oleh Al-Allamah Al-Alim Waliul Kabir Syekh Zakaria Al-Ansari Taghammadallahu birahmatihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Ta'ala lagi maha mengasihani. Dimulakan kitab ini dengan Bismillahirrahmanirrahim dan bicara dengan pekerjaan kita yang lain. Ini iktidaan bil kitab kerana mengikut akan susunan Al-Quranul Karim yang dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim dan juga beramal dengan muqtada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillah fa huwa aqta. Tiap-tiap pekerjaan yang tidak dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka pekerjaan itu terpotong, yakni kurang berkat. Kemudian sedikit berhubung dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim kerana ia mengandungi makna di mana seluruh kitab terkandung isi kandung ni dalam Al-Quranul Karim, dan kitab Al-Quran terkandung makna ni dalam Fatihatul Kitab atau Ummul Kitab, iaitu suratul Fatihah. Dan Fatihah ini terkandung ia dalam basmalah, dalam ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Begitu besar makna yang terkandung dalam lafaz basmalah ataupun Bismillahirrahmanirrahim. Oleh kerana kegunaan dalam bismillah ini terlampau banyak, setiap pekerjaan dituntut kita melapaskan dengan lafaz yang tersebut, yang mempunyai arti yang bahawasanya setiap pekerjaan yang kita buat adalah sentiasa ada alaqah, hubungan kaitan hati nurani kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh kerana itu disuruh kita sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala dengan ingatan yang banyak.
Disebut dalam Al-Quran bila dilapaskan dengan lafaz zikir, maka akan diiring di belakang dengan zikran kasirah, iaitu ingatan yang banyak. Kerana menjadi keafdalan iman seseorang, keimanannya sebagai iman yang tinggi. Sebagaimana disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalul iman an ta'lamallah haitsuma kuntah. Iman yang paling afdal ialah kamu sedar akan Allah Subhanahu wa taala di mana saja kamu berada. Oleh kerana itu, setiap pekerjaan yang kita lakukan apabila dimulakan dengan lafaz basmalah, iaitu dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, ada mempunyai keberkatan sir yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian didatangkan 3 nama dalam lafaz basmalah. Iaitu pertama, nama bagi ismu zat. Nama bagi Allah Subhanahu wa taala zat yang qadim, itulah Allah. Ini dipanggil ismun li zatil liwajibal wujud. Nama bagi zat yang wajib adanya. Iaitulah nama yang khas yang tidak boleh dipakai oleh sesiapa pun. Adapun kedua nama bagi sifat ialah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Maka ini Ar-Rahman makna dia adalah umum, tetapi lafaznya adalah khas. Sebagaimana Ar-Rahim akasnya, iaitu maknanya adalah khusus dan lafaznya adalah umum. Dengan makna bahawasanya Ar-Rahman tidak boleh dipakai nama bagi seseorang kecuali disandarkan dengan lafaz kehambaan, iaitu Abdu. Abdur Rahman boleh. Adapun kita nak pakai dengan nama Ar-Rahman saja, itu tak dibenarkan oleh syarak. Yang kedua, Ar-Rahim, ia sebaliknya. Lafaznya adalah umum. Kalau dipakai dengan nama Ar-Rahman saja dibenarkan, tetapi makna dia adalah khusus. Apakah makna Ar-Rahman? Ar-Rahman dengan makna Al-Mun'im bijalaili ni'am. Allah Subhanahu wa taala yang mengurniakan nikmat yang kasar-kasar. Dalam arti kata bahawasanya Allah Taala mentajalikan namanya Ar-Rahman, memberikan kurniaannya kepada sesiapa sahaja di dunia ini. Sama ada ia orang yang beriman atau sebaliknya. Sama ada ia Muslim atau sebaliknya. Sama ada ia ahli ta'ah, orang yang mentaati perintah Allah Ta'ala, atau sebaliknya. Semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makna Ar-Rahman dengan makna umum. Maknanya umum, bahawa Tuhan melambakkan nikmatnya di atas dunia kepada sesiapa saja yang dikendaki, yang telah ditaksis oleh iradatnya pada azal. Kenapakah Allah Ta'ala memberikan sedemikian? Bahawa nikmatnya di dunia ini, pemberiannya di dunia tidak ditapis. Ya, sebagaimana lafaz Ar-Rahim. Ya, nikmatnya diberi saja. Pemberian diberi sama ada mukmin atau tidak, Islam atau tidak, taat atau tidak, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau kanatid dunya tazinu indallahi janaha ba'udah, ma sakal kafira jur'ata ma'in." Kalau adalah harga dunia ini daripada zaman Nabi Adam alaihissalam sampai kepada digulung dunia pada hari kiamat, kalau ada harga dunia ini sebesar setimbang sebelah sayap nyamuk sahaja, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, ma sakal kafira jur'ata ma'in, maka Allah Ta'ala tidak akan memberi seteguk air pun kepada orang kafir. Memberi faham kepada kita bahawasanya ad-dunya la qimatalaha, bahawasanya dunia ni tidak ada nilaian di sisi Allah Subhanahu wa taala, kecuali dunia yang dirangkaikan, yang dijadikan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dunia hanya semata-mata dunia, mengambil dunia untuk dunia, maka ia tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Betul, Allah Subhanahu wa taala tidak maknanya memberi tapisan dalam pemberian kurniaan ataupun pemberian dalam bentuk duniawi kepada siapa sahaja dia beri, sebab benda ni tidak ada nilaian.
Dan kalau kita lihat dalam Al-Quranul Karim dan dalam ahadis as-sahihah, dalam hadis-hadis yang sahih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satu lafaz Al-Quran dan tidak ada satu lafaz hadis Nabi SAW yang menunjukkan dunia ini besar, bahawa dunia ini hebat. Tidak ada. Sebab itulah kalau sekiranya seseorang memandang dunia ini besar, dunia ini hebat, bermakna pandangannya sudah terracun, pandangannya sudah jauh tersilap daripada hakikat yang sebenarnya. Oleh kerana itu, untuk meletakkan pandangan kita tepat dengan apa yang disebut oleh Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka caranya ialah untuk demikian kita bandingkan bahawa dunia dengan nikmat akhirat, bahawa kita akan dapat jawapannya. Kalau manusia gagal mengenali akhirat sebagaimana yang dibentangkan dalam Al-Quran dan dalam hadis-hadis yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan melakukan kesilapan penilaian dalam harga dunia yang sebenarnya. Oleh kerana itu, kalau kita lihat dalam Sahih Muslim, disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bi an'amin nas min ahlin nari wa yuqalu lahu hal marra bikan shiddatun qat, qala wallahi la, wa yu'ta bi ashaddin nasi bu'san min ahlil jannah fa yusbagu sabratan fil jannah fa yuqalu lahu hal marra bika shiddatun qat, qala wallahi la, rawahul Muslim. Meriwayatkan hadis ini oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, di mana di akhirat kelak akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dua keadaan. Di antara seorang yang dikatakan bi an'amin nas, orang yang paling hebat kesenangan, kemewahan, kekayaannya di dunia. Kalau dibanding daripada zaman Nabi Adam sampai ke kiamat, dialah manusia yang paling hebat kekayaannya, kemewahannya, kesenangan kehidupannya. Tapi tidak disebutkan nama dia di sini. Tapi malangnya, ia gagal mengurus dan menggunakan nikmat keduniaan yang diberikan oleh Allah Ta'ala dengan cara yang betul, dengan bahawa disilap menggunakan sehingga dia disenaraikan min ahlin nari, daripada ahli neraka. Disenaraikan ahli neraka. Apabila Allah sebagai sabratan finnar, dicelup dia sedikit daripada rasa keseksaan yang besar di akhirat besok, lalu ditanya kepada hamba ini, hal marra bika na'imun qad, wahai hambaku, adakah sebelum ini kamu merasakan barang sedikit daripada nikmat? Lalu dia menyatakan, wallahi la, demi Allah saya tidak pernah merasakan sebarang nikmat. Bila dilihat saja azab neraka yang maha dahsyat, hilang nikmatnya yang begitu hebat di dalam dunia dahulu. Kemudian Allah Ta'ala mendatangkan pula, iaitu seorang wa yu'ta bi asyaddin nasi bu'san min ahlil jannah, orang yang paling susah ada pada zaman Nabi Adam sampai kiamat, dialah paling susah. Tapi alhamdulillah ia sabar, dia redha, dan dia perintah Allah, akhirnya dia disenaraikan min ahli jannah, daripada ahli syurga. Lalu dicelupkan wa yusbagu sabratan fil jannah, diberikan sedikit saja nikmat syurga. Lalu ditanya, hal marra bika shiddatun qad, wahai hambaku, adakah kamu sebelum ini pernah merasakan sebarang kesusahan? Lalu dia menyatakan, wallahi la, demi Allah saya tak pernah merasa susah. Di mana dalam hadis yang sahih ini menunjukkan kepada kita bahawasanya betapa hebatnya nikmat di akhirat dan betapa hebatnya azab di akhirat. Dan dalam arti kata yang lain, bahawa nikmat sebenar-benar adalah di sana dan azab sebenar-benar adalah di sana. Kita di dunia ni kalau senang macam mana pun, sebelumnya dia susah, dia boleh mengingati lagi kesusahan dia lampau, walaupun dia senang. Begitu juga sebaliknya, walaupun dalam keadaan susah, kalau ditanya di dalam keadaan sakit tenat ke, ataupun dalam keadaan mengalami kesakitan, dia masih boleh ingat lagi harta-harta dia yang disimpan, dia punya wang ringgit yang dibankkan dan sebagainya, menandakan bahawasanya azab dunia tidak sehebat mana, nikmat dunia juga tidak sehebat mana. Jadi oleh kerana itu, kalau kita memahami daripada hadis ini bahawasanya kalau sekiranya kita diuji oleh Allah Ta'ala dengan kesenangan,
insya-Allah kita tidak akan hanyut dengan kesenangan. Dan kalau diuji kita dengan kesusahan, insya-Allah kita tidak akan melatah dengan kesusahan. Itu di antara gambaran daripada hadis sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam berhubung dengan makna Ar-Rahman. Di mana Ar-Rahman iaitu Al-Mun'im bijalailin ni'am. Tuhan memberikan nikmat-nikmat yang kasar, yang pada nilaian yang tidak ada nilaian di sisi Allah Ta'ala. Dan kalau lihat kepada kedudukan orang yang paling afdal, insan yang dikatakan afdalul makhlukat indal itlaq, mana manusia yang paling mulia, yang kalau tidak laula kama kanatil aflaq, kalau tidak kena engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak aku jadikan segala kejadian ini. Tapi dalam keadaan sedemikian, di mana Allah Subhanahu wa taala meletakkan baginda sallallahu alaihi wasallam, baginda diletakkan di bumi padang pasir yang kering kontang. Kalau nak kira akal kita, kita letakkanlah kekasihnya di tempat-tempat yang hebat, di Europe dan sebagainya, tempat peranginan, tempat kesedapan, tapi tidak. Atau letakkan kasihnya yang cukup dikasihi, diletakkan di bumi yang kering kontang. Itu menandakan anna dunya la qimata laha, bahawa dunia sebenarnya tidak ada nilaian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman bidaqaiqiha, yakni Allah Taala memberikan secara khusus nikmat yang hebat-hebat, nikmat yang besar-besar. Ini khusus diberikan hanya kepada orang beriman saja. Itu al-jannah, syurga yang ada di dalamnya nikmat yang besar-besar. Yang terbesar ialah dapat melihat Allah Taala dengan cara yang layak, dengan kebesaran dan keagungannya. Maka diberikan khusus bagi orang-orang yang beriman. Oleh kerana itu wajib bagi kita mensyukuri akan nikmat iman dan nikmat Islam. Al-iman wal Islam wa huma min a'zamin ni'am. Nikmat iman dan Islam adalah nikmat yang paling besar, yang wajib bagi kita menjaga dan memeliharanya, sebagaimana dimisalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quranul Karim, yaitu kasajaratin thayyibah asluha sabitun wa far'uha fis sama'. Di mana sebagai iman yang kuat sebagai pohon kayu yang besar, asluha sabitun, iaitulah akar tunjangnya menjunam ke dalam bumi, wa far'uha fis sama', dan pucuknya menyapu awan. Sebagaimana pohon yang besar, kalau kita lihat ialah pohon balak misalnya. Maka kalau kita bina iman sedemikian, insya-Allah datanglah ribut macam mana pun dia tidak akan tumbang. Itulah menandakan bahawasanya membina keadaan ini adalah kewajipan, sebagaimana dinyatakan dalam hadis Rasulullah SAW, manistawa yaumahu fahuwa maghbunun. Barang siapa yang sama kedudukan harinya, hari ini dengan semalam, sama, tidak ada peningkatan dari segi ilmunya, amalannya, imannya, maka orang itu dipanggil maghbunun, dalam keadaan tertipu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah menuntut kita supaya sentiasa kita advance ke depan, iaitulah sentiasa biar ada ziyadah, walaupun sedikit biar ada tambahan. Hari-hari kita pastikan iman kita meningkat, dan hari-hari kita pastikan supaya amal kita meningkat, walaupun sedikit, sesuaian kita semakin dekat untuk kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa bihil i'ana at-taufiqu ilal aqwami tariq, dan dengan dialah pertolongan dan taufik kepada sebetul-betul jalan yang lurus. Di mana dalam perkara ini disebut dalam karangan Syekh Abi Madian At-Tilimsani, 3 perkara yang perlu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Iaitu manusia diberikan pemeliharaan dalam 3 sudut. Yang pertama, mahfuzun bi taufik, mahfuzun syirk wal kufri. Yang kedua, mahfuzun bil inayah, bil inayah mahfuzun anil kabair was saghair, wa bil riayah mahfuzun anil ghafalat. Maknanya manusia pertama dengan sebab taufik yang diberikan oleh Allah Ta'ala, maka ia diberikan pemeliharaan oleh Allah Ta'ala daripada syirik dan kufur. Yang kedua, dengan inayah Allah
maka manusia selamat daripada kabair was saghair, daripada dosa besar dan dosa yang kecil. Dan dengan riayah mahfuzun anil ghafalat, ya, mereka ini terpelihara daripada kelalaian-kelalaian. Di mana tiga perkara ini ada perkara yang sangat penting kepada kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan taufik, manusia tadi dilepaskan daripada bahaya yang amat besar, asyirk wal kufri, iaitu syirik dan kufur. Di mana manusia yang beriman kepada Allah Taala, hakikat sebenarnya adalah ia telah mendapat satu kurniaan daripada Allah Taala, iaitu at-taufik. Begitulah nikmat Allah Taala yang besar. Dengan taufik maka dia duduk dalam keadaan beriman, ya, dan kekal Islamnya, iaitu menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan naik satu peringkat lagi, iaitu dengan inayah, dia terpelihara daripada mengerjakan kesilapan-kesilapan sama ada yang besar ataupun yang kecil. Dan ketiganya dengan ada riayah, maka dia mendapat pemeliharaan daripada kelalaian. Jadi mafhum daripada ketiga ini, semuanya itu adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai adab kita dengan Allah Subhanahu wa taala dalam semua amal yang kita lakukan, maka cara ya untuk menyelamatkan kita ialah kita memelihara supaya sentiasa mengingat akan kurniaan, akan rahmat dan kurnia Tuhan yang amat besar. Kalau tidak begitu, dibimbangi, kita tersilap pandangan bahawa memandang kehaibatan diri kita, kita merasakan dengan ilmu kita, dengan amal kita, kita menjadi orang yang baik atau sebagainya. Ini satu kesilapan yang amat seni. Sebab itu dalam perkara ini, kitab yang kita nak bahas ini dia panggil kitab dalam tajuk Tauhidul Khas. Dia ada Tauhidul Am. Kalau kita mengaji sifat Allah Ta'ala, sifat 20 misalnya, ya, telah dikeluarkan oleh para ulama-ulama mujtahidin untuk kita mengenali Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara umum, iaitu bidalil wal burhan, dengan dalil dan burhan, dengan dalil Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipanggil dalil nakli dan juga dalil akli. Menggunakan dalil akal, kita dapat mendejakkan diri dengan izin Allah menjadi orang yang mukmin, tapi taraf dia adalah am. Maka dalam kitab ini akan dibahas satu peringkat, iaitu Tauhidul Khas, mana mengenali Allah Subhanahu Wa Taala yang khusus, iaitu bukan sekadar kita mengetahui dan mengiktikad keberadaan Allah Subhanahu Wa Taala dan bersifatnya Allah Subhanahu Wa Taala dengan segala sifat kesempurnaan atau dipanggil sifat kamalat, tapi kita menjurus ke arah ke depan lagi, merasakan. Ya, tauhid ini dipanggil bil azwaq, ya, tauhid dengan zauq dan wujdan, syuhud dan ayan. Bukan sekadar kita mengetahui dan mengiktikad, menjadikan satu akidah bahawa Allah Ta'ala melihat, Allah Ta'ala mendengar, ya, akan segala ucapan dan tindak tanduk kita diperhatikan Allah Ta'ala, tetapi kita merasakan. Ini rasa adalah satu perkara yang amat penting. Ya, terasa kita dilihat pandang oleh Allah Ta'ala. Sebab itu dalam hadis Rasulullah menyatakan, la yazni zani, tidak akan berzina orang yang berzina apabila dalam keadaan dia beriman betul dengan Allah. Ia terasa bahawa ia dilihat pandang oleh Allah Ta'ala. Maknanya tidak akan berlaku segala kesilapan, kemungkaran, kemaksiatan selagi insan itu terasa yang ia dilihat pandang oleh Allah Ta'ala. Perasaan tidak terasa yang kita dilihat pandang oleh Allah Ta'ala, ini perasaan yang amat bahaya. Perasaan yang amat bahaya yang boleh membawa kepada kelemahan keimanan kita kepada Allah Ta'ala, yang memudahkan bagi musuh kita yang jahat, iaitu nafsu, syaitan, maknanya menggoda ataupun melarikan ia daripada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jalan tauhid yang khas ini ialah merujuk kepada pembersihan dalaman kita. Kita membersihkan daripada pegangan-pegangan yang tidak ada kaitan, yang menyalahi dengan syarak dan akidah. Maka di sini kita akan membersihkan dari sudut pandangan, ya, pandangan dalaman kita,
pandangan rohani kita hendaklah dibersihkan, iaitu apabila bersihnya hati yang menjadi tempat ataupun center dia untuk menghadap ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah jiwa itu akan diberikan bantuan ataupun madad ataupun fuyudat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab jiwa manusia apabila tidak dibersihkan, ia payah untuk menghadap ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana cermin apabila diganggu oleh debu-debu yang menutup permukaan cermin, maka ia payah untuk melihat gambaran yang jelas dalam cermin tersebut. Begitulah cermin hati kita. Ia akan jelas dan terang, memandang kehaibatan dan kebesaran Allah Ta'ala yang maha dahsyat apabila ia disucikan daripada ghafalat, kelalaian dan seumpamanya. Oleh kerana itulah zikrullah adalah menjadi perkara yang besar, yang penting dalam membersihkan akan jiwa dan rohani seseorang itu. Di antara Nabi menyatakan, jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Tajdid, maintain iman kamu tadi dengan kalimah la ilaha illallah, mana tiada bersifat ketuhanan yang sebenarnya melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Disebut oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari, kaifa yashruku qalbun suwarul aqwani muntabi'atun fi mir'atih. Macam mana hati kamu menjadi bersih sedangkan rupa-rupa makhluk masih terlekat di dalam cermin mata hati kamu. Oleh itu riyadah dan membersihkan dalaman adalah perkara yang sangat besar, akan disebut oleh pengarang dalam kitab ini. Proses untuk membersihkannya latihan riyadah ataupun latihan untuk menanggalkan segala pandangan-pandangan khalqiyah kepada pembersihan yang membawa kepada sucinya, bersihnya batin hati, yang akan menyebabkan segala tindakan anggota tujuhnya berjalan dengan baik dalam keridaan Allah. Sebab ia merupakan raja yang memerintah dalam seluruh badan. Bertepatan dengan hadis sahih Nabi, inna fi jasad ibni Adam mudghah iza saluhat saluhat sair jasad kullu wa iza fasadat sair jasad kullu ala wahiyal qalb. Ketahuilah dalam jasad anak Adam ada seketul daging. Apabila ianya baik, maka semuanya akan menjadi baik, dan apabila ianya rosak, akan semuanya menjadi rosak. Ala wahiyal qalb, itulah batin hati manusia, merupakan satu daripada kejadian Allah Ta'ala yang sangat tinggi nilaiannya di sisi Allah Ta'ala. Bila hati itu bersih, maka yang lain akan bersih. Bila hati itu terang, maka yang lain akan berjalan dengan cantik. Bila hati itu murni, mengenali akan Tuhannya, maka dia akan berjalan dengan landasan tauhid dan cara yang sebenar bagaimana dikehendaki oleh Allah, dan ia sentiasa kekal dalam keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka proses dalam tasawuf ataupun ilmu membersihkan akan hati ini disebut oleh seorang ulama besar, iaitulah dalam kitab Al-Imam Al-Ghazali rahimallahu taala qaddasallahu sirrah, man lam yataghalghal bihazil ulum mata musirran alal kabair wa huwa la ya'lam. Barang siapa yang tidak mengamat-amati akan ilmu ini, iaitulah ilmu sir ataupun ilmu tasawuf ataupun ilmu hakikah, maka ia akan mati dalam keadaan tidak menyedari dosa-dosa ni yang besar yang menyebabkan amalan-amalannya menjadi rosak. Di antaranya sebagaimana disebut dalam hadis sahih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni akhafu ala ummati asyirkul asghar wa huwa riya. Benda yang paling aku bimbang, kata pimpinan agung kita ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang paling aku bimbang ialah asyirkul asghar, ialah syirik yang kecil, iaitulah huwa ar-riya. Tiap-tiap amal yang kita lakukan, sama ada sembahyangnya, zikirnya, membaca Qurannya, puasa, zakat, haji, dan begitulah amalan-amalan yang lain, maka kena dipaham bahawa kita akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ujian ialah Tuhan akan lintaskan dalam batin hati kita benda-benda yang boleh merosakkan pahala amal. Umpama sifat al-mazmumah, as-sum'ah, ar-riya, al-ujub. Ini sengaja Allah Ta'ala pada hakikatnya melintaskan dalam batin hati kita. Tujuan dia, liyabluwakum ayyukum ahsanu amalah, siapakah yang betul amalan dia dalam membina ketaatan kepada Allah Ta'ala.
Maka untuk membersihkan perkara-perkara yang tersebut, maka akan dipaparkan huraian-huraian oleh Al-Arif Billah, itulah Al-Syekh Ruslan Ad-Dimishqa yang disyarahkan oleh Syekh Zakaria Al-Ansari. Di antaranya, kalau kita lihat cara yang ulama sebut untuk menghapuskan satu bahaya yang besar yang membatalkan pahala amalan kita, iaitulah man lam yakna bi ilmillah ay yadkhala alaihi riya la mahalata ay yadkhala alaihi riya. Barang siapa yang mengerjakan amal, dia sembahyang, dia puasa, baca Quran, zikrullah dan sebagainya, dalam keadaan dia tidak memada, dia tidak cukup bahawa dia dipandang oleh Allah, amalan dia telah diketahui oleh Allah Ta'ala, malaikat sudah mencatat amalan dia, dia tak cukup, dia nak suruh orang pandang dia, dia nak suruh orang puji dia, dia nak suruh dapat nama pada pandangan makhluk, maka amalan dia akan menjadi rosak. Amalan dia akan menjadi, dipanggil syirik khafi, dipanggil syirik asghar. Itu syirik yang kecil, iaitulah zahirnya menghadap Allah, pada hakikat batinnya telah tersimpang jauh daripada yang demikian. Oleh kerana itu, pembinaan tauhid khas ialah untuk menyucikan akan asyirkul asghar wa syirkul khafi. Adapun ilmu tauhid sifat 20 yang kita belajar tu, itu dia mensuci, kita menyucikan daripada syirik yang jali, menyembah patung-patung yang direka, kayu daripada kayu yang dipahat, batu-batu yang diukir, itu alhamdulillah kita telah selamat. Adapun satu lagi, dua lagi syirik dipanggil asyirkul asghar dalam hadis sahih, iaitulah dalam ibadat dia tidak bulat hatinya ke hadrat Allah, bau bercampur dengan unsur riya, ujub, sum'ah dan sebagainya. Dan yang ketiga, dia nak mensucikan asyirkul khafi, syirik yang paling halus, iaitu dipanggil ru'yatun nafs, memandang akan diri. Sebab itulah suruh kita ni membanyakkan ucapan hauqalah, la haula wala quwata illa billah. Dalam hadis Nabi sebut la haula wala quwata illa billah kanzun min kunuzil jannah, di mana lafaz hauqalah ini, haula wala quwata illa billah, ini merupakan gedung yang besar daripada gedung Allah Ta'ala, di mana tersimpan rahsia-rahsia pembukaan makrifat yang tinggi apabila seorang dapat mendudukkan dirinya dalam tuntutan makna hauqalah. Tidak ada daya dan upaya, tidak ada kekuatan untuk mengerjakan maksiat, mengerjakan taat dan meninggalkan maksiat, melainkan semua dengan bantuan dari Allah Ta'ala. Bantuan dari Allah lah kita mampu mengerjakan taat, bantuan dari Allah lah kita mampu meninggalkan maksiat. Kita nak buang, jangan ada perasaan bahawasanya kita mengerjakan amal, kita rasa kehaibatan diri kita, kita boleh buat meninggalkan maksiat, mana kekuatan daya kita. Ini dipanggil satu daripada tunas-tunas syirik yang amat sembunyi. InsyaAllah amalannya akan bersih, sebab dia akan memandang semuanya daripada Allah Ta'ala. Lafaz la ilaha illallah mempunyai 3 lapis. Yang pertama, la ilaha, tiada bersifat ketuhanan dengan makna la mustahikun lil ibadah illallah, ataupun dengan makna tidak ada bersifat dengan ketuhanan yang sebenarnya melainkan Allah Ta'ala. Yang keduanya, lafaz ini mengandungi dengan makna la fa'il illallah, tiada yang membuat sebenarnya melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di mana firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, Allah Ta'ala menyebut Allahu khalaqakum wa ma ta'malun, Allah Ta'ala yang menjadikan kamu dan perbuatan kamu. Contohnya kita sembahyang, selama kita sembahyang ini, adakah kita rasa kita yang sembahyang atau kita rasa kita disembahyangkan? Gerak kita rokok, kita rasa kita ke atau Allah yang gerakkan? Kita i'tidal, kita rasa Allah Ta'ala gerak ke atau kita daya kita yang menggerakkan? Ini benda perlu diperhatikan, sebab nas terang daripada Quran. Allahu khalaqakum, Allah Ta'ala menjadikan kamu, wa ma ta'malun, dan perbuatan kamu, ma masdariyah dengan makna amalukum, segala amal kita, gerak kita, perbuatan kita, ucapan kita, pendengaran kita, penglihatan kita, semuanya minallahi ta'ala. Persoalan ni, adakah kita rasa itu dari Allah, atau sebagai etikat saja bila ditanya kita mampu menjawab. Siapa menjadikan? Allah. Tapi bila rasa, kita kata kita terasa masih rasa kita lagi. Benda ni naklah dipadamkan.
Bila dipadamkan dengan simbahan air murakabah dan musyahadah kehadrat Allah Ta'ala, insya-Allah dia akan menjadi bersih. Dan bila bersih batin hati, tuan-tuan yang dihormati sekalian akan merasakan satu nikmat yang maha dahsyat. Nikmat at-taqarrub, nikmat pendekatan, kemanisan, pembukaan rohani seseorang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang amat dahsyat. Ini kurniaan yang sangat besar, itu maqamul ma'rifah al-khassah. Di mata dia duduk dalam makam syuhud, hatinya sentiasa Allah. Jasadnya bersama makhluk, tapi rohaninya dengan Allah Ta'ala. Ini satu makam yang amat tinggi dan sunnah yang paling besar yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dinyatakan dalam kitab Taurat, tidurlah oleh dua mataku tetapi hatiku tidak tidur. Di mana hatiku kekal musyahadah menghadap ke hadrat Allah. Maka menuju ke arah makrifat yang seperti ini adalah satu nikmat yang paling besar, iaitu wa itmamun naim bin nazar ila wajhil karim. Nikmat yang paling besar bila hati dibukakan oleh Ta'ala, sentiasa dapat menghadap ke hadrat Allah Ta'ala dengan pembukaan khusus daripada Ta'ala. Bila manusia itu melakukan insya-Allah usaha dan ikhtiar, riyadhah dan mujahadah, membersihkan kekotoran-kekotoran luaran dan dalamannya, maka insya-Allah dia akan diberikan oleh Ta'ala nikmat yang tersebut, iaitu bila dia keluar daripada dirinya, ia akan sampai ke hadrat Allah. Disebut dalam kitab ni, akan disebut iza kharajta minka faqad wasalta ila Allah. Bila engkau keluar daripada diri engkau, maka engkau akan sampai kepada Allah Ta'ala. Apa makna dia keluar daripada diri? Dia akan dibahas di sini. Apabila engkau keluar daripada diri engkau, maka engkau sampai ke hadrat Allah. Apa makna keluar? Itulah makna la haula wala quwata illa billah. Mana tidak ada daya upaya, kita keluarkan pandangan daya haul dan kuah kita menuju kepada memandang daya haulillah wa quwwatillah, kekuatan daya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila dia duduk tamkin dalam makam ini, maka disediakan oleh Allah Ta'ala sebagaimana disebut dalam hadis, iaitulah kangzun min kunuzil jannah, iaitu berbagai gedung Allah Ta'ala daripada makrifat-makrifat, pembukaan-pembukaan yang amat tinggi, sebagaimana diberikan kepada mereka yang telah dikurniakan di kalangan para arifin nabillah. Mudah-mudahan kita dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina Maulana Muhammadin. Walhamdulillah.